jalan yang Allah ridha. Mudah-mudahan Allah memberi kebajikan atas amalan yang kita lakukan, insya-Allah. Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya malam semalam hari ini Allah izin kita untuk sambung pengajian kita kuliah maghrib Ustaz Bahrul Mazi jilid yang ke-9. Masih lagi kita membicarakan tentang perihal qiyamah, membicarakan tentang keadaan-keadaan kiamat, keadaan-keadaan bila mana kita duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang nak menunjukkan, Nabi nak tunjuk pada kita yang kita ni hamba, yang tidak ada daya, yang tidak ada kuasa melainkan kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala, yang nak menunjukkan kepada kita yang kita ini tiada daya, hanya pinjaman yang Allah beri pada kita. Bila Allah tarik satu-satu pinjaman yang Allah nikmat pada kita, maka ketika itu terputuslah segala kekuatan yang Allah beri pada kita. Kita duduk dalam keadaan hina di hadapan Allah ni. Yang orang duk takabur, orang yang duk rasa bangga diri, hebat dengan kekuasaan, hebat dengan kekuatan yang dia ada, maka tunggu bila Allah jemput dia, bila Allah panggil dia, yang dinamakan ajal. Bila didatangkan ajal seseorang itu, maka kekuatan yang dia ada, kekayaan yang dia ada, kekuasaan yang dia ada, pangkat yang dia ada, tak boleh nak buat apa-apa. Orang yang kaya dalam dunia pun tidak boleh menghalang ajal seseorang, ataupun ajal dia sendiri, dia tak boleh nak halang dengan kekuatan kekayaan yang dia ada. Orang yang besar pangkatnya, orang yang hebat ketenteraannya, dia pegang kekuasaan tentera dunia contohnya, dia juga tak boleh nak menghalang. Dia juga tak boleh nak menghalang ajal seseorang, malah ajal dia sendiri pun dia tak boleh nak halang. Ni. Juga bagi orang yang cantik, bagaimana cantik pun dia boleh memukau rata-rata orang dalam dunia, tapi dengan kecantikan dia, dia tak boleh memukau Allah Ta'ala. Dia tak boleh nak pukau malaikat Israel nak cabut nyawa seseorang, malah nyawanya sendiri. Ini kena ingat. Sebab berlaku zaman Hasan Al-Basri, ketika mana dia nak berguru dengan seseorang, datang dia kepada ulama tersebut. Ulama tersebut adalah penasihat kepada seorang raja. Lalu ulama tu kata, aku ni bukanlah orang yang alim untuk kamu menuntut dengan aku, maka kamu carilah orang lain, aku sibuk. Macam kita dah jumpa Nuh Gadut. Betul dah. Aku ni sibuk penasihat raja, kamu nak menuntut, carilah guru-guru pondok. Betul dah. Aku ni sibuk mesyuarat sana, mesyuarat sini, majlis sana, majlis sini, kamu carilah guru lain. Betul dah. Tok guru tadi tu, ulama tadi tu nasihat Hasan Al-Basri, jangan kamu, bukan aku tak nak kamu menuntut dengan aku tak ada masa nak ngajar kamu. Tapi kalau kamu nak juga, nak cari, nak menuntut dengan aku juga, kamu ikut aku. Sebab setiap hari aku akan pergi satu hutan, ikut raja aku pergi. Lalu dia pun berjalanlah dengan guru tersebut, ulama besar tersebut, pergi ke satu hutan, satu perjalanan yang jauh yang memakan masa sehari sampai. Maka bila dia sampai satu tempat, sekali dengan rajanya, dengan permaisurinya, dengan panglima-panglima tentera raja tersebut, dengan kata pengawal-pengawal istana, dengan dayang-dayang, dan dengan dengan tabib-tabib yang merawat raja-raja ni yang hebat-hebat. Maka dengan berbagai-bagai pangkat yang ada, raja ni bawa segerombolan rombongan raja pergi ke satu hutan. Lalu Hasan Al-Basri heran, kenapalah orang yang ada kemewahan sanggup berjalan jauh untuk pergi ke hutan tersebut. Lalu dia berfikir-fikir, dia kata, apa mungkin di dalam hutan tersebut ada satu istana yang lebih gauh daripada di dalam bandar. Maka pergilah sampai ke satu tempat, dia melihat di dalam hutan tersebut ada satu kemah. Ada satu kemah yang kecil. Masuklah raja tadi tu, orang yang pertama masuk dalam kemah. Lalu dia masuk dan keluar, dia menangis. Masuk juga permaisuri tersebut, masuk ke dalam kemah, keluar menangis. Masuk tabib-tabib, masuk dalam kemah, dia menangis. Keluar kemah, menangis. Masuklah permaisuri, masuklah panglima tentera dan sebagainya, orang kuat dia dan sebagainya, bendahara, datuk bendahara dan sebagainya. Masuk keadaan yang sama, bila masuk dalam keadaan ceria, tapi keluar menangis. Lalu sampailah turn kepada ulama tersebut datang. Masuk ke dalam kemah tersebut, lalu ulama tersebut juga menangis dan berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya yang ada di langit dan yang ada di bumi ini adalah kekuasaan kamu.
Sesungguhnya apa yang aku ada dan apa yang mereka miliki adalah milik kami. Lalu Hasan Al-Basri ni terpinga-pinga lah. Apa yang masuk-masuk menangis? Dalam tu ada kaunter beri ke? Tak dapat beri ke? Masuk dalam tu tak dapat menangis? Lalu dia keluar-keluar, dia tanya pada ulama, ulama, wahai Tok Guru, apa yang mereka sedang buat dan apa yang kamu buat dalam kemah tersebut? Lalu guru tersebut kata, jika kamu nak tahu, di dalam kemah tersebut ada satu pusara seorang puteri kepada seorang raja. Dialah seorang puteri kepada raja tersebut. Dialah antara yang dapat mewarisi tahta. Jika dia tiada, maka tahta raja tersebut akan terlepas kepada orang lain. Lalu apa itu? Kenapa kamu nak menangis? Biasalah orang akan mati. Nak menunjukkan kepada kamu apa yang aku ada, apa yang dia ada, tidak layak untuk kamu berbangga-bangga. Sebab apa? Aku ni tak layak nak mengajar kamu. Kerana ilmu yang aku ada ni Allah yang bagi. Nak tunjuk. Faham ke tak? Saya sendiri pun tak faham. Tengok bagi habis. Sebab tu bila ditanya, dia kata kenapa raja tadi tu masuk? Hasan Basri tanya pada ulama. Dia kata raja tersebut masuk, bercakap-cakap dengan pusara tersebut. Dia kata apa? Wahai puteri aku, jika dengan tahta yang aku ada, pangkat yang aku ada, kekayaan yang aku ada, kedudukan yang aku ada, kalaulah boleh ditukar ganti dengan apa, dengan nyawa yang Allah tarik itu, maka aku akan beri tahta pun. Tapi aku tak ada daya, maka aku berserah kamu kepada Allah. Nampak? Lalu menangis dia, sebabkan dia insaf dengan tahta yang dia ada tak mampu nak menyelamatkan puteri tersebut. Masuklah pula pada panglima tenteranya, menangis juga. Habis itu kenapa panglima tentera, apa kaitan dia dengan puteri? Maka dia pun kata, yang tentera tadi pun dia sebut pada kubur tersebut, dia berdialog dengan kubur. Dia kata apa? Wahai puteri yang kami cintai, jikalah dengan apa kedudukan kami sebagai panglima tentera yang gagah mempertahankan negara kami, sanggup nyawa kami dikorbankan, boleh ditukar ganti dengan nyawa kamu, maka kami akan buat. Tapi kami tak layak nak buat, dan kami tak mampu nak buat, sebab kekuatan yang kami ada ini adalah anugerah Allah. Menangis mereka. Lalu sampailah kepada pemaisur, kepada dayang-dayang pun menangis. Sebab apa? Sebab kecantikan yang mereka ada tak boleh nak ditukar ganti dengan ajal seseorang. Kalau boleh, aku nak tukar ganti. Macam kita lah, kan janji sebelum bini kita mati, kan? Kalau abang boleh mengandung, kan? Abang mengandung, tapi sebab kamulah bini kamu mengandung. Ni, kalaulah abang boleh tanggung kesakitan tu, cakap mulut boleh, tapi tak ada daya, memang tak boleh nak buat. Itu takdir Allah Ta'ala. Sebab itu jangan kita rasa zalimnya Allah Ta'ala. Kenapa dia bagi, dia tarik nyawa bini aku dulu, sedangkan aku yang duk sakit, patut tarik aku dulu. Ni, kena ingat, takdir Allah. Ajal seseorang, فَإِذَا أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila datang ajal seseorang tu, walaupun apa yang kamu nak halang, walaupun dengan kekuasaan yang kamu ada, kamu nak halang, dia tak boleh buat. Maka sampailah tempoh sampailah kepada turn ulama tadi tu. Habis tu kenapa kamu menangis juga, wahai Tok Guru? Maka kami ni, aku ni masuk, aku berdoa kepada Allah, wahai Tuhan, jika dengan ilmu yang aku ada ini boleh ditukar ganti dengan ilmu ini, dengan nyawa si puteri ini, maka kamu tunaikanlah. Tapi aku menangis sebab Allah tak makbul doa aku. Sebab apa? Ilmu yang aku ada tak boleh nak menghalang seseorang itu mati. Nampak? Habis itu bagaimana pula Asy'ari Muhammad boleh tangguh ajal seseorang? Sebab dalam buku dia yang dinamakan Pemuda Bani Tamim, kan, yang dikarang olehnya sendiri sebelum dia mati, tuan-tuan baca. Saya tak silap saya dalam bab dipanggil bab apa? Suria di Ufuk Timur, bab tu. Tuan-tuan baca bila mana dia kata akan datang satu kelahiran yang dia itu seperti manusia biasa, tetapi ada satu keunikan bagi dia. Dia boleh menunda ajal seseorang yang dia tidak, ajal seseorang yang belum bersedia untuk mati, maka dia boleh bagi ajal itu ditukar ganti kepada orang yang nak sakit, memang nak mati, dia bagi.